Jadi perkara yang pertama, bila saya tengok sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak Rasulullah dan kepada Sayyidatina Aisyah ketika dia kanak-kanak, Rasulullah tidak halang mereka untuk bermain. Bahkan Sayyidatina Aisyah pernah berkata, ketika aku masih kecil kan, masa umur 9 tahun kan, masih kanak-kanak, aku suka bermain dengan anak-anak ataupun ada mainan Aisyah lah, bermain dengan kawan-kawan. Teman sepermainanku. Dan apabila Rasulullah masuk dalam rumah, kawan-kawanku menyorok. Sembunyi sebab malu pada Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Ketika itu mereka bersembunyi dan mainan pun disembunyikan. Bayangkan situasi itu macam kelakar kan? Macam comel je. Kemudian apa yang berlaku? Rasulullah ambil mainan, Rasulullah panggil kawan-kawan, lalu aku menyambungkan permainan yang terhenti tadi. Rasulullah meraihkan fitrah naluri anak-anak nak bermain. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, aku menyantuni Rasulullah, kemudian aku melihat Rasulullah masuk dalam rumah dan aku menyangkakan Rasulullah akan istirahat. Kemudian aku pergi ke tempat kanak-kanak bermain, tiba-tiba Rasulullah datang duduk dan Rasulullah suruh aku membuat sesuatu. Dan bila aku datang semula, Rasulullah masih berada di situ sedang bermain dengan kanak-kanak. Allahu Akbar. Saya nak sebutkan perkara ini sangat penting ibu-ibu sekalian. Hari ini ramai ibu bapa memaksa anak menjadi dewasa dengan cepat. Masih kecil lagi dah paksa anak ni buat sesuatu ibadah yang berat. Baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, paksa anak ni puasa. Lepas tu dia bangga bila ni cucu saya ni cukup ni 30 hari ni. Budak tu baru darjah 1. Budak tu baru darjah 8. Darjah 8 pula. Baru 8 tahun. Akhirnya budak ni tak mampu sangat dan tak faham betul lagi falsafah puasa. Akhirnya dia masuk tandas, dia minum air. Sebab wan dia janji kalau puasa penuh setiap hari RM10. Kalau sebulan dapat RM300. Dia nampak duit tu, tak faham lagi falsafah puasa. Tapi kerana dia nak kejar duit tu, sebab wan ni nak berbangga dengan kawan sebaya dia, cucu saya ni sebulan dah puasa penuh. Akhirnya anak ini berpotensi untuk menipu. Sedangkan Islam beratkan apa? Bab solat. Itu pun bermula umur 7 tahun. Tapi ramai mana ibu bapa hari ni dah beratkan qiyamul lail, dah kejut tahajud umur 7 tahun dah. Bukan kata tak boleh, tetapi jangan buat dalam bentuk paksaan. Kalau anak itu nak, maka silakan. Saya nak share satu kisah yang sangat baik dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Seorang ulama besar. Dia adalah ulama besar, saya lupa nama dia. Seorang wali Allah dan ulama besar. Dia cerita dia dibesarkan oleh bapa saudaranya, Masya Allah. Bapa saudaranya juga seorang ulama besar. Bila waktu malam, dia terkejut tengah malam. Dalam tengah-tengah malam, dia melihat bapa saudaranya sedang solat tahajud, sedang buat ibadah. Dia ketika itu umur dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun macam itulah. Lalu dia tanya bapa saudaranya, apa yang kamu buat dan apa yang patut aku buat bila aku terkejut tengah malam? Bapa saudara ni tak paksa, okey bangun tahajud, bangun baca Quran, bangun sekian. Tak. Dia kata kamu tidur balik dan sambil kamu zikir 3 zikir. Allahummai, Allahu syahidi, Allahu naziri. Maksudnya, Allah bersamaku, Allah menjadi saksiku, Allah menyaksikanku, Allah melihatku. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah saksiku. Dia ajar tu je pada anak. Kemudian dia membesar, sampai peringkat dia dah remaja. Lalu bapa saudara dia tanya soalan apa? Apa perasaanmu dengan zikir tersebut? Lalu dia jawab apa? Wahai bapa saudaraku, tidak ada suatu hari yang berlalu melainkan aku merasakan Allah sentiasa bersama denganku, dan Allah sentiasa melihatku, dan Allah menjadi saksiku. Di saat tidak ada sesiapa bersamaku, aku tetap merasakan Allah bersama denganku. Di saat tidak ada yang menghargai dan melihat apa yang aku lakukan, aku sedar bahawasanya Allah melihat setiap perlakuanku, setiap kebaikan yang aku lakukan. Dan ketika aku difitnah contohnya, Allah lah sebaik-baik saksi, maka Allah akan membersihkanku. Ini satu pasang akidah yang sangat hebat ibu-ibu sekalian. Antara kesilapan ibu ayah hari ini menanam perasaan takut malu pada manusia. Kita cakap pada cucu kita, malu orang tengok. Malu muka mak dapat anak macam ni. Macam mana nak ngadap orang?
Ni minum berdiri malu ni. Anak ustazah ni. Akhirnya anak ni bila besar ditanam malu pada orang, dia pergi ke luar negara di satu tempat yang tak ada orang kenal, lalu dia buka hijab. Lalu dia bergaul bebas. Kita tanam kepada dia takut pada orang, malu pada orang. Tetapi cuba tanam pada anak kecil ini perkataan malu pada Allah, takut pada Allah. Anak saya pernah tanya saya soalan. Umi, Allah itu monster ke? Raksasa ke? Sebab apa cakap macam tu? Umi kata takut pada Allah. Budak-budak, dia tak faham lagi erti takut kepada Allah. Tapi dia tanya, okeylah. Saya kata takut kepada Allah membawa erti kita makin rapat dengan Allah. Takut pada makhluk membawa erti kita menjauhi makhluk. Takut pada rimau, larilah. Takut pada hantu, buka lampu. Rasa macam ada hantu kan? Buka lampu, tiba-tiba rasa tak ada hantu. Takut kepada Allah membawa masuk makin dekat dengan Allah. Jadi Umi kenapa pula buat ni? Sebab takut pada Allah. Ya, bila kamu tak buat ni, kamu akan makin dekat dengan Allah. Allah suka bila tinggalkan larangan Allah. Sebab itu kita guna perkataan takut kepada Allah. Dulu saya tak nampak sangat kesan awal-awal bila minta anak saya zikir. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Tapi dia susah sikit nak sebut Allah menyaksikanku. Jadi dia amalkan dua saja. Daripada umur dah pandai bercakap, kita suruh dia baca zikir tu. Kalau yang perempuan dia buat lagu. Anak saya 7 orang ya. Jadi dia orang dah pandai sesama dia orang buat pertandingan kadang-kadang. Allah bersamaku yang perempuan buat mendayu. Yang lelaki Allah bersamaku, Allah melihatku. Macam tu. Kita nampak budak-budak kita buat dalam keadaan gembira. Tapi kadang-kadang bila kita berbual dengan dia, saya tanya yang darjah 1, Imran, kalau Umi meninggal macam mana? Umi janganlah bimbang. Allah kan bersama dengan Imran. Dia jawab macam tu. Saya kata, ya Allah, Umi lah jangan bimbang. Allah kan ada, Allah kan jaga Imran. Saya kata, Masya Allah, yang kita nampak dia sebut main-main tu, bila on the way nak pergi sekolah, saya akan minta dia orang ulang. Allah bersamaku, Allah melihatku. Allah bersamaku, Allah melihatku. Bila dia tanam pasal akidah Allah sentiasa melihat dia, dia di sekolah, dia nak buat sesuatu yang tak elok, dia tak mampu nak buat. Sebab apa? Dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Allah berada di mana-mana. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Sebab itu hari ini kalau kita belajar bab metod mendidik anak, kita belajarlah kaedah mana, hebat mana pun ada ni. Akhirnya kita kena kembali kepada metod pendidikan, cara Rasulullah, cara orang-orang soleh. Di sana ada penyelesaian kepada semua masalah. Sebab apa? Kita tak mampu mengawasi anak kita 24 jam. Anak duduk dekat universiti bila dah remaja, 3 bulan sekali jumpa, 2 bulan sekali jumpa. Siapa yang jaga anak kita? Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang maha menjaga. Dan bila kita serahkan anak kita dalam jagaan Allah, Allah akan menjaga anak kita. Bila anak kita nak buat maksiat, Allah campak rasa berdosa, rasa takut. Allah akan gagalkan perancangan dia untuk buat maksiat. Tapi hari ini telefon kadang-kadang mengurangkan tawakal kita kepada Allah. Apa maksud saya? Dulu-dulu, ibu-ibu dulu tak ada telefon, tak boleh nak berhubung dengan anak. Tak boleh berhubung. Akhirnya ibu ni sangat kuat berdoa pada Allah. Ya Allah, anakku, ya Allah, macam manalah dia, tolong jaga, ya Allah. Berdoa selalu, risau berdoa. Hari ini risau mesej je, macam mana dah makan? Dah. Macam mana belajar? Okey? Okey. Macam mana sehat tak? Sehat. Tanya dapat jawapan lega. Jadi kurang berdoa kepada Allah. Sebab terlalu mudah. Kadang perhubungan yang direct kita ni mengurangkan perantaraan kita dengan Allah. Sebab kita terlalu direct. Bukan kata tak boleh tanya khabar anak. Tetapi jangan sampai mengurangkan doa kita. Mengurangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Jadi itu perkara pertama. Nak sebut tadi tu bab bermain tu. Jangan terlalu memberatkan anak kita nak cepat dewasa. Sian budak tu. Baru umur 6 tahun nak suruh hafal semua macam-macam doa. Anak saya dah 20 doa dah. Ustazah, anak saya 5 tahun ni dah hafal 20 hadis. Puan dah hafal berapa hadis? Saya tak ada, Ustazah. Saya tak hafal satu pun. Jadi saya bimbang ibu-ibu sekalian mendidik anak bukan untuk mencintai hadis tapi berbangga-bangga anak hafal hadis. Lalu bukan jadi kelebihan kepada ibu tu, tetapi ibu ini diuji dengan perasaan riak, takabur, ujub.
Memang bagus anak hafal hadis sekecil itu, memang bagus. Tapi jangan menyekat fitrahnya nak bermain. Bahkan Rasulullah biarkan kanak-kanak bermain, dia nak main-main lah. Tapi bermain yang mengikut syariat lah. Masya Allah, subhanallah. Ibu bapa kena main sama-sama. Main sama-sama duduk. Bukannya guna telefon, pergi main, pergi main, pergi main. Bahkan yang paling pelik, ibu bapa bagi telefon untuk anak bermain. Akhirnya anak itu sangat lemah bercakap. Otak dia tak kreatif. Kalau orang tengok, wallahualam ibu bapa sekalian, benda ni yang banyak merosakkan rumah tangga anak-anak kita. Alhamdulillah, bukan saya kata nak puji diri sendiri ke apa, tapi saya nak kongsikan sikitlah. Bagaimana nak membuatkan anak tak ketagih telefon. Saya telefon memang ada, selalu guna. Mana boleh tak guna. Tapi telefon tak ada password, tak ada apa. Sebab nak kejujuran suami isteri, kami setuju tak ada password, tak ada apa. Tapi duduk letak macam tu je, tapi anak tak pernah ambil untuk main game. Anak tak pernah ambil untuk YouTube. Memang letak macam tu je. Tapi mengajarkan diri letak telefon dan kita tak pegang telefon depan anak. Sedaya upaya. Kalau kita marah anak pegang telefon, tapi kita pegang telefon, kita sebenarnya sedang menunjukkan satu contoh yang sangat buruk pada anak. Sangat buruk. Dia marah tapi dia buat, itu sangat buruk. Dia suruh minum duduk, dia minum berdiri, itu sangat buruk. Dia marah anak tinggikan suara tapi dia sedang tinggikan suara pada anak. Jangan tinggi suara. Dia tak sedar dia sedang tinggikan suara pada anak. Anak pun pelik. Oh, jadi mak baru boleh tinggi suara. Sekarang kecil tak boleh tinggi lagi. Akhirnya esok dia ulang balik akhlak kita. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana ya, perlu disiplinnya ibu bapa sekalian. Kalau benda penting pun masuk bilik, bala-bala mesej, lepas tu tinggalkan. Kita soalannya tak heran pun dengan telefon. Akhirnya mereka pun tak heran pun dengan telefon. Na'udzubillah min zalik. Kita cakap anak ketagih gadget, tapi sebenarnya ibu bapa tu dulu ketagih gadget. Dan kita akan tengok anak kita tanpa gadget dia jadi sangat kreatif. Satu lagi, TV. Kalau siapa yang rasa sanggup nak buat sesuatu yang terbaik, Astro buang, Enjoy pun tak ada. TV ada, rumah saya ada TV tu. Tapi TV je lah. Saluran tak ada. Tapi kadang-kadang buka internet, pilih siaran apa. Tapi bila tutup TV satu hari, kejap dia ada projek dia sama-sama yang lelaki, sama perempuan, kejap ada buat aktiviti tu, kejap bawa craft tangan ni, kejap umi lukisan ni. Sebab budak-budak sebenarnya Allah bagi otak yang sangat kreatif. Dia berkembang, dia nak buat macam perkara. Dia tak akan jadi bila tutup TV duduk diam. Kenapa tu? Tak tahu nak buat apa. Dia tak akan jadi duduk diam, tak. Dia mesti fikir nak buat apa, fikir nak buat apa. Tapi beberapa hari ni nak senang masak kat dapur, buka TV baru tak ganggu kita kat dapur. Buka TV baru tak ganggu kita nak tengok telefon. Anak tu melonggok depan TV. Otak tak berfungsi, tak guna. Sebab hanya menengok, melihat. Dan apa yang dia tengok akan dirakam dalam fikiran dia. Kartun yang dilihat pukul, dia jadi pemukul. Kartun yang dilihat marah, dia jadi pemarah. Kartun yang dia lihat melompat-lompat, itu yang melompat-lompat tak berhenti. Minta maaflah kalau terasa, saya pun terasa anak saya kuat melompat juga ya. Masya Allah, seterusnya minta maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat tauhid yang pertama, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ajarkan kalimah la ilaha illallah apabila anak sudah mula pandai bercakap. Tapi kita memanglah anak kita susu. Kita ajar umi. Itulah yang dia pandai. Tetapi cuba latih semenjak dia boleh sebut Allah. Kita sayang umi. Suruh sebut umi. Abi, betul. Bukan tak boleh. Sebut susu. Makan. Tapi kita sebenarnya Nabi sebut, kalaulah kita ni anak tu dah pandai dah mula bercakap, biasakan dengan lafaz Allah. Allah, pagi, petang, malam, agak-agak dia boleh sebut tak Allah tu. Akhirnya perkataan pertama yang boleh sebut Allah. Benda barang jatuh Allah. Nak susu pun Allah. Ya nak susu, tapi dia sebut Allahu Akbar, kalimah Allah. Bila lidah mula sebut la ilaha illallah Allah dulu, Masya Allah, menyusullah perkara-perkara yang baik. Dan Rasulullah kata, biar awalnya perkataan Allah, la ilaha illallah, insya Allah kesudahannya juga la ilaha illallah.
Allahu Akbar, subhanallah. Seterusnya Rasulullah mengajarkan, oh banyaklah subhanallah, nasihat waktu yang sesuai. Okey, ni yang penutup. Bila saya baca dalam kitab ini, saya baca dalam banyak kitab tentang tarbiyah Rasulullah kepada kanak-kanak. Antaranya kepada Anas bin Malik, Zaid bin Harisah yang usianya remaja dan kanak-kanak ni. Rasulullah banyak bagi nasihat dan saya baca dalam kitab Prophetic Parenting, pendidikan parenting cara Rasulullah. Rasulullah banyak didik remaja ataupun kanak-kanak di atas kenderaan. Ada banyak hadis Nabi, Zaid bin Harisah duduk belakang, Anas bin Malik duduk belakang. Nabi jadi maksudnya penunggang. Kemudian sahabat Nabi jadi pembonceng. Dan saya cuba test benda ni pada anak-anak saya, subhanallah, ia sangat bagus. Saya bawa kereta, betul kan? Bawa kereta, ambil anak sekolah. Anak duduk belakang. Anak duduk belakang. Hari ni saya datang ni, saya uruskan orang lain sebab suami saya kerja Melaka jauh. Jadi petang biasanya saya akan ambil anak dekat sekolah. Tapi hari ni kan tak. Jadi saya minta ada orang, sahabat saya ambil anak dekat sekolah. Tapi sahabat saya mesej saya tadi. Dia kata ustazah mencabarnya anak ustazah ni dalam kereta. Saya kata kenapa? Dia orang tanya saya banyak soalan. Yang umur 5 tahun tanya soalan siapa nama emak Nabi. Siapa nama anak-anak Nabi. Duduk tanya ustazah tu. Kawan saya ni ustazah juga. Yang seorang pula duduk interview. Apa hubungan dengan mak saya? Macam mana boleh kenal umi saya? Macam mana sekian-sekian. Dia kata ustazah sampai daripada awal sampai akhir dia duduk tanya interview saya. Pasal sirah Nabi dan sebagainya. Allahu Akbar. Saya tanya ada tak dia cerita benda buruk pasal saya. Saya takut dia luar perasaan lah. Umi dia garang ke apa ke kan. Tapi subhanallah, ramai yang tak sedar perkara ni. Masuk kereta buka lagu. Masuk kereta sekian-sekian. Tahu tak yang saya perasan, bila kita pergi nasihat ataupun cerita-cerita dalam kereta, kita dalam situasi apa, kita ngadap depan, anak kita tak nampak muka kita. Rasulullah masa bercakap, antara hadis yang penting Nabi sampaikan kepada Anas bin Malik, iaitu hadis yang berbunyi, Ifazillah yafazka, Ifazillah tajidu tujahaka, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Hadis itu dibacakan ketika Nabi berada di hadapan dan Anas bin Malik berada di belakang. Hadis itu panjang lagi. Rupanya apa yang saya perasan, kalau saya nasihat anak depan, saya nasihat anak depan lagi, kalau kita berdiri, anak duduk rendah, dia jadi rasa terancam pada kita. Sebab itu kalau kita nak nasihat anak ataupun cucu, kita panggil dia, kita kena duduk sama level. Duduk sama level. Di sini, nenek nak pesan. Jangan berdiri macam ni. Ni, Wan nak pesan ni. Dia tengok ancaman. Nasihat tak sampai, dia rasa takut saja. Saya duduk. Sabar. Tapi bila kita duduk, kita rendahkan diri, kita panggil anak sama level, dia rasa macam kawan, dia rasa sangat dekat. Yang kedua, kalau kita nak marah anak kita, kita panggil dalam bilik, lepas tu duduk berdepan, dia akan bilik yang luar rasa sempit. Rumah yang luar rasa sempit. Tapi bila komunikasi kita ngadap depan, dia pun tak tengok muka kita, kita bawa kereta kan. Kita nak marah pun dia tak nampak muka kita marah. Umi nak cakap sikit ni. Dia duduk belakang relax, menyandal. Kita nak cubit pun, saya kadang nak cubit anak dalam kereta, tak sampai. Dia boleh ngelak tu, ngelat. Geramnya budak ni. Tapi kita bawa kereta. Subhanallah. Lepas tu kita cakap, okey Umi nak pesan berapa perkara, Umi nak tanya soalan. Dia pun seronok. Sebab dia tak tengok air muka kita. Rupanya kalau kita tengok ada cermin besar, sambil kita nasihat, kita sendiri ngeri tengok muka kita. Melainkan kalau kita boleh nasihat dengan senyuman. Umi nak nasihat ni susah. Biasa sebut nasihat, muka tiba-tiba jadi serius. Mujur tak ada cermin. Kalau tak, kita sendiri tak boleh terima nasihat kita. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi rupanya antara metod yang saya belajar dalam kitab Prophetic Parenting, bila bagi nasihat tu sangat bagus di atas satu kenderaan. Yang kedua, kenapa dia orang tak boleh lari? Takkan nak buka kereta nak lari pula. Jadi dia orang tetap akan dengar dan dia orang tak boleh buat perkara lain. Tapi kat dalam rumah dia boleh buat benda-benda yang lain, masya-Allah. Sebab tempat luas. Jadi dalam kereta mereka tetap diam dan kita boleh bercakap sepanjang perjalanan. Dan ibu-ibu sekalian, elakkan kita banyak merungut dalam kenderaan. Tukarkan kepada doa. Dulu saya tak faham, saya tak belajar, saya duduk marah-marah. Duduk diam. Anak ustazah ke ni? Macam tu kan. Kita rasa kita boleh diamkan anak, kita lupa nak berdoa.
Akhirnya ubah kaedah apa? Ya Allah, tolonglah ya Allah, diamkanlah anak ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak ni anak-anak yang baik. Umi dah doa, Umi dah doa. Tapi rupanya bila kita minta dengan Allah, Allahu Akbar, lagi kita isti'azah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kadang-kadang saya azan dalam kereta. Tak terkawal sangat kan 5 orang dengar baunya hapak masing-masing. Budak berpeluh, tiba-tiba je tak terkawal dia orang buat bergaduh ke apa. Allahu Akbar Allah. Umi azan, Umi azan. Sebab apa kita tahu? Itu panahan syaitan. Isti'azah, kita minta perlindungan dengan Allah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Para ulama menyebutkan bila kita isti'azah, Allah akan menghantarkan tenteranya untuk merejam syaitan yang ada bersama. Sebab maksud isti'azah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lalu syaitan ada bersama, dia bukan nak ganggu anak sangat, nak ganggu kita. Lalu kita marah-marah, baru jumpa je anak ni setengah hari, 1 hari tak jumpa ni. Jumpa masuk dalam kereta, marah. Emosi anak tercalar, hatinya pecah. Balik rumah macam mana? Sambung lagi marah. Maghrib, panggil Quran pun dengan marah-marah. Akhirnya tidur dia menghimpun marah-marah seorang ibu. Sebab itu sangat penting emosi yang dibina ketika pertemuan waktu petang, masa tu menentukan seterusnya. Kalau emosi kita stabil dalam kereta, lepas tu pun stabil insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini tentang pendidikan Rasulullah, cara salafus saleh dan sebagainya dalam bab mendidik anak, dan sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri dan sebagainya. Walaupun mungkin perkara itu biasa kita dengar, tetapi jarang kita amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah cinta dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerana kecintaan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya berkumpul secara abadi di syurga Allah Subhanahu wa taala.